Baik, terima kasih DJ Lin atas perkongsian dari Sarawak FM. Sudah pasti sekarang ini penonton, kita nak beralih kepada satu topik yang sangat menarik. Bagaimana kita melihat peranan belia ini yang diperkasakan khususnya dalam memberi sumbangan yang signifikan kepada negara kita dan sehingga mendapat pengiktirafan bukan sahaja dalam negara namun di peringkat antarabangsa. Jadi belia Malaysia di persada dunia. Itu topik kita pada pagi ini. Untuk segmen pertama ini kita bersama dengan Lim San Shen, mahasiswa daripada Universiti Malaya yang juga merupakan ikon perpaduan. Kalau saya nak sebut senarai jawatan, anugerah yang dimenangi memang sangat banyaklah. Okey, Lim, mungkin untuk permulaan ni kita nak kongsikan kepada penonton bagaimana pentingnya peranan belia ini untuk turut serta dalam pembangunan negara, bukan saja dalam negara tapi juga di peringkat antarabangsa ni. Okey, terima kasih sebab bagi penawar. Okey. Saya rasa belia ni memang memainkan peranan cukup penting setara dengan adult lah, warga emas dengan orang dewasa kan, sebab belia ni dia ada suara yang kreatif dan juga idea yang inovatif yang boleh membangunkan negara untuk memastikan polisi setiap dasar negara yang dibuat adalah cukup holistik. Dan bila belia tu dia juga memainkan peranan supaya mengangkat martabat Malaysia, mengharumkan nama negara di pelbagai peringkat, mungkin dalam persidangan, pertandingan, supaya orang kenal Malaysia itu siapa. Dan kita nak pastikan nama Malaysia sentiasa gah dan terbaik di persada dunia. Itu inspirasi yang cukup besar untuk memastikan nama Malaysia ini sentiasa gah di persada dunia. Okey, kita nak menyentuh berkenaan dengan anugerah kertas persidangan terbaik di persidangan undang-undang belia antarabangsa. Wow, satu pencapaian yang sangat membanggakan. Mungkin Lim boleh kongsikan kepada penonton berkenaan dengan anugerah yang diperoleh baru-baru ini. Okey, terima kasih. Okey, anugerah tu adalah masa tu saya menyertai satu persidangan, nama dia Persidangan Pertukaran Belia Undang-Undang Antarabangsa ataupun International Youth Legal Action Conference. Masa tu saya dapat jemputan untuk mewakili Malaysia dan Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya untuk masuk pertandingan tu. Dan persidangan tu ada 11 negara. Ada dari seperti NUS, National University of Singapore, dari Singapura, dari China, Indonesia, Mongolia, Korea dan sebagainya. Maka saya tengok persidangan itu amat penting untuk kita membincangkan akses kepada keadilan, iaitu sistem kehakiman negara dan macam mana sistem kehakiman itu memainkan peranan untuk memastikan pembangunan mampan dan juga pastikan semua rakyat itu dapat hidup dengan harmoni. Di mana tim Malaysia, iaitu saya dengan rakan saya, membentangkan topik. Topik kami adalah sistem dual legal system ataupun undang-undang di Malaysia, di mana Malaysia mengamalkan sistem undang-undang dua itu kan. Satu itu syariah, satu itu common law. Saya terangkan macam mana Malaysia dapat selaraskan dan pastikan keharmonian antara dua sistem undang-undang yang wujud di Malaysia, di mana undang-undang common law memang kita pakai untuk semua rakyat Malaysia. Dan undang-undang syariah pula terpakai kepada Muslim saja sebagaimana perkara 121/1 huruf besar A Perlembagaan Persekutuan. So saya tengok saya nak kongsikanlah keindahan, keunikan sistem undang-undang Malaysia dengan dunia. Maka kita buatlah pembentangan presentation tu dan apabila kita menang kertas persidangan terbaik dengan menggalakkan lebih kurang 11 buah negara, maka saya dapat jemputan sebagai panel ke forum semasa Minggu Perundingan Hong Kong yang akan berlangsung pada Jumaat ini, di mana saya akan pergi Hong Kong minggu ni lah kan. Wow. So saya sangat teruja lah sebab dapat jemputan sebegini kan. Lepas tu saya rasa program ni memang berimpak sebab saya dapat jumpa dengan figura hebat, dapat jumpa dengan mahasiswa, dapat jumpa dengan pelbagai profesor dalam bidang perundangan, di mana kita dapat bertukar pandangan, kita mencari common point ataupun kita berkolaborasi untuk pastikan sistem undang-undang negara ini sentiasa mampan, di mana kita nak mencapai keamanan, keadilan dan juga institusi yang kuat sebagaimana matlamat ke-16 dalam Matlamat Pembangunan Mampan SDG. Siapa juga yang akan menyertai Lim untuk pergi ke Minggu Perundangan Hong Kong 2022? Adakah Lim seorang saja ataupun ada kumpulan daripada Malaysia juga? Okey, disebabkan beberapa kawan yang dalam sepasukan saya, diorang telah kerja dan seorang lagi telah melanjutkan pelajaran, maka saya akan menjadi seorang saja yang akan mewakili Malaysia. Wakil tunggal ni? Wakil tunggal ni. Wow, hebatlah Lim. Jadi ini merupakan satu pencapaian sangat membanggakan lah. So, pastinya kita nanti-nantikan
kongsikan juga lah apa perkembangan terkini khususnya berkenaan Minggu Perundangan Hong Kong 2022 di mana Lim akan menjadi wakil tunggal untuk Malaysia. Jadi selain dengan penglibatan dalam Minggu Perundangan Hong Kong 2022, kita imbas kembalilah sebelum ini banyak sebenarnya pencapaian dan juga penyertaan Lim di peringkat antarabangsa, antaranya APEC 2020 dan juga APEC 2021. Jadi bagaimana melalui penglibatan di peringkat antarabangsa ini, penyertaan Lim bersama dengan rakan-rakan yang lain ini, pengalaman tersebut bagaimana boleh kita kongsikan kepada penonton dan kita manfaatkan kepada pembangunan negara? Okey, terima kasih Menawar. Pertama sekali saya telah menyertai APEC ataupun Persidangan Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Okey, APEC 2020. Masa tu saya dilantik oleh MITI sebagai sukarelawan untuk bertugas di Putrajaya. Saya rasa saya banggalah kerana tahun 2020 merupakan satu tahun di mana kita menyaksikan Malaysia menjadi tuan rumah bagi APEC tu. Maksud di mana saya menjadi sukarelawan tu, saya menolong seperti urusan mesyuarat, bantu dokumen dan juga untuk menjadi tour guide bagi delegasi lah dari luar negara. Dan saya rasa semua sukarelawan tu yang di Malaysia kan merupakan duta kecil Malaysia lah kan, sebab kita mempromosikan dan kita merupakan orang pertama yang delegasi itu akan jumpa. Maka saya ingin showkanlah di sini kepada semua belia dan rakyat Malaysia untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan, sebab di mana kita menyertai aktiviti kesukarelawanan tu, kita dapat menggilap lagi bakat kita dapat mengenali kawan, kenalan yang begitu ramai dan juga dapat menyumbang jasa, bakti dan khidmat kepada negara dalam kapasiti masing-masing. Pada tahun 2021 pula, saya mewakili Malaysia sebagai delegasi belia ke APEC, iaitu Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, di New Zealand, tapi virtual lah kan. Masa tu secara dalam talian, di mana kita membincangkan pelbagai isu yang berkait rapat dengan belia seperti digitalisasi, ekonomi dan juga youth illusionment kan. Sebab kita tahu dalam Global Risk Report ataupun laporan ancaman dunia yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, kita tahu belia ni mungkin menghadapi satu masalah di mana mereka keliru ataupun ada ketidaktentuan kan. Mereka tak pasti apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Maka kita kena pastikan belia ni bangkit semula ataupun jadi lebih kuat daripada apa yang telah berlaku, mengambil insiden lah yang telah berlaku pandemik ni sebagai pengajaran untuk mereka belajar kemahiran yang baru dan juga dapat membiasakan diri dengan norma baru di mana mungkin kerja dari rumah, biasakan guna meeting dalam online secara dalam talian semua ni kan. So saya rasa belia kena pastikanlah diri sentiasa dapat peka dengan perkembangan dunia supaya mereka dapat sentiasa mengikuti trend tersebut. Semangat yang sangat baik dipaparkan khususnya untuk golongan belia di luar sana untuk kita bangkit pasca pandemik COVID-19 ini dan kita sentiasa peka dan juga cakna terhadap perkembangan dunia. Selain kita bersama dengan Lim San Shen, kita ada seorang lagi ikon belia yang berada bersama kita secara dalam talian, iaitu Mogesh Sababati, aktivis belia dan juga ikon untuk alam sekitar. Selamat pagi. Saya difahamkan di Mesir sekarang ini, Mogesh? Ya, betul. Di Mesir sekarang ini jam berapa? 2 pagi? Sekarang ni jam 2.21 pagi. 2.21 pagi, jadi perbezaan 6 jam lah. Jadi ianya bukan penghalang untuk kita mengetahui perkembangan semasa salah seorang aktivis belia kita ini. Jadi mungkin boleh kongsikan apa aktiviti yang dilaksanakan ataupun program yang Mogesh terlibat sepanjang berada di Mesir pada ketika ini. Baik, pertama sekali terima kasih atas peluang yang diberi. Seperti diperkenalkan tadi, saya adalah seorang aktivis belia alam sekitar dan juga seorang mahasiswa ijazah kedoktoran sepenuh masa di Universiti Putra Malaysia. Dan sekarang ni apa yang saya sedang buat di Mesir adalah sedang menghadiri persidangan perubahan iklim pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ke-27 atau lebih dikenali sebagai COP27 di Mesir yang akan berlangsung selama 2 minggu dan baru saja bermula beberapa hari yang lepas, dan ini adalah sebuah persidangan di mana negara-negara ahli yang menandatangani sebuah perjanjian dikenali sebagai Perjanjian Paris di bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim atau UNFCCC, termasuk negara Malaysia yang telah menandatangani perjanjian tersebut yang akan berkumpul sekali setahun untuk berbincang dan berunding mengenai agenda-agenda yang berkaitan dengan langkah memitigasi dan juga
adaptasi perubahan iklim, termasuk memastikan sasaran menghadkan suhu dunia di bawah 1.5 degree Celsius. Dan persidangan ini pada tahun lepas telah diadakan di Glasgow, yang telah dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan pada tahun ini delegasi kerajaan diketuai oleh Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, dan peranan saya sebenarnya di sini adalah untuk sebagai di atas kapasiti aktivis belia alam sekitar yang mewakili suara belia-belia Malaysia untuk dibawa ke pentas global untuk membincangkan isu-isu perubahan iklim, bukan sahaja untuk membincangkan tetapi juga untuk membawa perspektif belia, sebenarnya lebih kepada perspektif belia kepada apa yang belia-belia Malaysia ada untuk diperkatakan apabila kita membincangkan isu-isu perubahan iklim. Apa sebenarnya yang belia mahukan untuk dari segi perwakilan belia di persidangan-persidangan antarabangsa, dari segi penglibatan belia dalam proses-proses mengambil keputusan yang melibatkan perubahan iklim dan sebagainya. Kerana kita sedang membincangkan tentang sebuah isu di mana mungkin golongan dewasa ataupun golongan yang membuat keputusan adalah lebih terjurus kepada golongan yang dewasa. Jadi kita sebagai golongan belia yang bakal menerima impak-impak perubahan iklim, iaitu golongan muda, harus tampil ke hadapan dan menjadi generasi yang mula bergerak untuk turut bekerjasama, untuk turut berganding bahu bersama pihak kerajaan untuk menjadi generasi yang membawa kepada perubahan, kerana impak-impak perubahan iklim ini akan memberi sebuah kesan yang buruk kepada generasi muda sekarang. So sebab itu saya rasa perwakilan belia itu sangat penting, bukan sahaja untuk aspek alam sekitar, tapi juga seperti saudara Lim sebutkan tadi, dalam semua bidang sebenarnya. Dan Ya, kita difahamkan penyertaan Mogesh di persidangan antarabangsa di Mesir kali ini dengan tajaan daripada KASA dan juga NUJEF sendiri, Mogesh. Dan bagaimana Mogesh melihat tahap literasi ataupun kesedaran golongan belia terhadap isu-isu berkaitan dengan alam sekitar, khususnya golongan belia di Malaysia ini? Bagaimana pentingnya keterlibatan mereka untuk kita memastikan kelestarian alam sekitar ini terus terjaga, dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang, Mogesh? Betul. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, golongan muda bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat global sekalipun adalah golongan yang paling kurang menyumbang kepada perubahan iklim sebenarnya. Dan mereka adalah yang paling terdedah kepada kesan perubahan iklim. Jadi kerajaan Malaysia ataupun kerajaan dunia haruslah memandang serius tentang usaha untuk menggalakkan penglibatan belia, khususnya dalam advokasi dasar awam yang tertumpu pada isu persekitaran dan iklim. Dan saya suka sebenarnya perbincangan pada hari ini sebab kita ada saudara Lim yang boleh membincangkan isu-isu dasar dan penting sekali untuk membawa golongan belia ini berbincang mengenai dasar juga, kerana advokasi alam sekitar ini tidak boleh lari jauh daripada dari segi advokasi dasar-dasar awam yang melibatkan alam sekitar dan juga perubahan iklim. Dan selain daripada itu adalah untuk juga memudahkan akses kepada maklumat berkaitan dengan alam sekitar dan juga isu-isu alam sekitar supaya mereka mampu, golongan muda ini mampu menyumbang pada tindakan iklim di peringkat tempatan ataupun antarabangsa menggunakan pelbagai platform media sosial ataupun media cetak, kerana kita ingin melihat golongan belia ini diangkat sebagai rakan strategik kerajaan dalam proses pembuatan dasar dan juga membuat keputusan supaya kita dapat lahirkan golongan belia yang lebih cakna terhadap isu alam sekitar isu alam sekitar dan juga perubahan iklim. Saya tertarik dengan pernyataan daripada Mogesh sendiri, bagaimana kerajaan sewajarnya meletakkan belia ini sebagai rakan strategik untuk memastikan kita dapat melaksanakan pembangunan khususnya ke arah kelestarian alam sekitar. Baik, Mogesh, kita ingin mengetahui juga bagaimana perancangan Mogesh untuk akan datang. Yalah, kita sedia maklum Mogesh merupakan seorang aktivis bagi alam sekitar, pastinya banyak perancangan dan juga idea-idea yang akan diketengahkan. Jadi matlamat peribadi untuk Mogesh untuk pembangunan kelestarian alam sekitar bukan sahaja dalam negara dan juga di peringkat global, bagaimana Mogesh?
Baik, terima kasih. Sekarang ini kalau kita lihat di the scene lah kan, the ecosystem dalam dunia advokasi alam sekitar ini, kita mula melihat golongan belia ini mula membangun, mula menjadi suara yang lebih lantang kalau dibandingkan dengan sebelum-sebelum ini. Jadi saya sebagai seorang belia juga saya rasa ini adalah satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh semua golongan belia, dan peranan saya adalah lebih kepada untuk membangkitkan semangat ini, bukan sahaja golongan muda yang di persekitaran saya, ataupun lebih kepada kalau kita bincangkan tentang perubahan iklim ini, selalunya orang memikirkan perubahan iklim ini adalah satu topik yang sangat eksklusif, terutama kepada yang dalam pendidikan di bidang perubahan iklim, mungkin pelajar-pelajar ijazah sarjana muda yang melibatkan perubahan iklim dan juga alam sekitar. Tetapi ia adalah satu topik yang harus dibincangkan oleh semua golongan belia, oleh semua rakyat Malaysia, kerana masa depan kita tidak terhad kepada latar belakang akademik ataupun latar belakang socio-ekonomi seseorang, tetapi lebih kepada kita sendiri. Jadi saya rasa isu alam sekitar ini harus diketengahkan sebagai satu ilmu yang ilmu asas kehidupan bagi setiap manusia, dan di situlah saya rasa saya harus memainkan peranan untuk menjadikan isu alam sekitar untuk menjadi satu jambatan untuk menghubungkan antara komuniti dan juga sains alam sekitar ataupun sains perubahan iklim ini untuk diterjemahkan dalam bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat Malaysia, supaya kita dapat menjadikan ilmu alam sekitar ataupun ilmu advokasi dasar-dasar awam tentang alam sekitar ini satu topik yang boleh dibincangkan bersama dengan komuniti-komuniti tempatan. Baik, terima kasih Mogesh atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Pastinya kita nak beralih kepada perkaitan topik kita pada pagi ini. Kita juga bersama dengan Lim San Shen. Kita dah dengar kata-kata inspirasi daripada ikon aktivis alam sekitar kita, Mogesh. Dan bagi Lim sendiri, bagaimana dari segi perancangan peribadi matlamat yang akan datang untuk Malaysia yang lebih makmur dan sejahtera? Okey, terima kasih. Perancangan saya adalah berfokus kepada membangunkan belia sebagai individu yang akan bersiap siaga untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan saja kita tengok orang cakap belia akan menjadi pemimpin pada masa akan datang. Tapi untuk menjadikan belia sebagai pemimpin pada masa akan datang, kita kena start mula sekarang. Saya nak buat lagi banyak program yang berimpak, yang bermanfaat supaya belia itu dapat menjadi seorang belia yang holistik, di mana mereka cemerlang dari segi akademik, kesukarelawanan, kepimpinan, dan juga ada sifat yang terbaiklah, terpuji, integriti semua tu. Saya nak pastikan belia tu memang betul-betul ada kualiti seorang pemimpin yang baik. Kedua tu, saya ingin memastikan belia tu lebih concern ataupun lebih ambil berat tentang isu semasa, kerana isu semasa itu penting. Di mana belia perlu mengenal pasti apakah perkembangan terkini, dan juga mereka kena kenal pasti apakah isu yang berlaku di dunia dan dalam negara, dan apakah sumbangan yang boleh mereka buat demi negara. Kerana dalam pelbagai kapasiti kan, belia sememangnya boleh memainkan peranan seperti memberikan cadangan ataupun memastikan suara mereka dapat dimasukkan dalam satu dasar atau polisi supaya lebih mesra pada semua masyarakat lah. Sebab kita nak guna pendekatan keseluruhan masyarakat ataupun whole of society approach tu kan. So itulah saya harap belia akan lebih cakna dan juga memainkan peranan masing-masing untuk memastikan kita dapat menyumbang idea, tenaga dan bakti untuk negara kita dalam apa jua lapangan dan kapasiti. Itu semangat patriotisme yang kita mahukan daripada golongan belia. Bagaimana Lim melihat penyertaan golongan belia khususnya dalam kita memberi pendekatan atau perhatian kepada pilihan raya umum ke-15 pada ketika ini yang sedang hangat dilaksanakan, berlangsung pada ketika ini. Jadi bagaimana keterlibatan belia khususnya menjadi calon dan juga peranan belia dalam mencorakkan undi dalam pilihan raya umum kelak? Okey, kita tahu kan undi 18 tu undang-undang telah diluluskan. Maka saya rasa belia perlu memanfaatkan hak yang mereka ada, iaitu untuk menjadi pengundi ataupun menjadi calon tu, supaya mereka dapat berpartisipasi dan menyertai pesta demokrasi negara, iaitu pilihan raya umum kali ini. Dan saya rasa belia tu dia kena keluarlah mengundi kalau dia adalah seorang pengundi, sebab itu adalah tanggungjawab
semua warga negara Malaysia yang telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia Perkara 119 di mana setiap warga negara berhak untuk mengundi. Dan kalau beliau itu seorang calon, beliau tu kena pastikan dapat menawarkan manifesto yang praktikal, yang realistik dan juga dapat pastikan suara beliau itu dapat terus diangkat. Bukan saja di dalam DUN tapi juga dalam Dewan Parlimen. Supaya semua orang tahu apa kehendak beliau dan juga tahu beliau ni sememangnya ada idea yang boleh dapat menyumbang ke arah kemajuan negara. Dan saya haraplah calon-calon beliau itu dapat memperoleh kemenangan dan juga pastikan kesinambungan dalam kepimpinan negara dan juga kita berikan platform yang sebahagiannya iaitu undi 18 ni supaya beliau itu dapat mengundi untuk memilih wakil rakyat mereka yang dapat mewakili kawasan mereka tu untuk menyuarakan pandangan suara hati mereka di peringkat parlimen itulah. Kita tahu kan suara belia, suara keramat, nurani belia mestilah diangkat. Mesti diangkat. Belia merupakan pemimpin, bukan sahaja pemimpin hari ini, malah pemimpin untuk masa depan negara. Jadi Lim mengundi di mana? Saya mengundi di Johor Bahru, Parlimen Pulai. Okey, kita nak tanya kepada Mogesh jugalah. Mogesh, Mogesh akan datang mengundi kelak, Mogesh? Ya, okey. Saya rasa hampir keseluruhan daripada delegasi kerajaan Malaysia yang berada di Mesir sekarang ini akan pulang ke Malaysia untuk mengundi dan saya akan mengundi di Shah Alam. Oh, okey. Jadi sedikitlah kita dengar pandangan daripada Mogesh berkenaan dengan bagaimana aspirasi ataupun strategi parti-parti yang bertanding pada ketika ini mengetengahkan muka-muka baru khususnya dalam kalangan belia ini. Kalau kita boleh saksikan ada parti yang mengetengahkan 60 sehingga 70% daripada golongan belia ataupun muka baru. Bagaimana pandangan ringkas daripada Mogesh sendiri? Baik, terima kasih. Saya rasa landscape politik di Malaysia sebenarnya semakin menambah baik dari segi pelibatan belia yang semakin meningkat dan juga dari segi manifesto parti ataupun individu itu sendiri yang lebih praktikal. Dan saya rasa apabila kita mengundi juga kita harus melihat kepada calon-calon yang bukan hanya memberi kepentingan kepada perkembangan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat tetapi juga melihat kepada aspek-aspek dari segi pemuliharaan alam sekitar, dari segi kesejahteraan rakyat yang berteraskan perlindungan alam sekitar kerana kita hendak melihat kepada calon yang bercapability untuk memandang jauh dan mengambil segala tindakan yang boleh untuk memitigasi segala halangan ataupun cabaran yang mungkin boleh memudaratkan kesejahteraan masyarakat Malaysia termasuk dengan tindakan-tindakan iklim dan juga tindakan untuk menjaga alam sekitar lah. Dan mungkin saya boleh tambah sedikit sudah berada di Mesir, so esok pagi sebenarnya di sini sekarang ni 2.36, esok pagi pukul 10 pagi sebenarnya di Mesir kita sedang membuat persiapan untuk merasmikan Malaysia Pavilion yang diuruskan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air Malaysia dan juga MGTC, Malaysia Green Technology Corporation, dan juga disokong oleh UNICEF Malaysia lah, dan kami semua akan pulang ke Malaysia untuk mengundi, dan tentu sekali ini adalah satu tanggungjawab, tidak kira usia muda ataupun tua. Saya rasa ini adalah satu tanggungjawab Malaysia dan juga satu peluang sebenarnya untuk kita menentukan masa depan negara. Betul tu Mogesh. Saya suka pernyataan daripada Mogesh ini, bagaimana peranan kita semua bukan saja belia tapi setiap lapisan masyarakat kita bahkan menentukan masa depan dan juga hala tuju pentadbiran negara kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada Mogesh yang sekarang ini berada di Mesir untuk persidangan antarabangsa dengan tajaan KASA dan juga UNICEF. Terima kasih Mogesh. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Lim San Sien atas perkongsian pada pagi ini. Selepas ini Lim ada kelas Lim? Ada. Pukul 9. Okey, sempat lagi Lim Okey, ini antara topik yang kita bawakan kepada anda berkenaan dengan peranan belia dalam memperkasakan ataupun kita memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pembangunan negara dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi seterusnya penonton, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan berbicara berkenaan terokai alam dan manfaatkan elemen fotografi. Satu topik yang sangat menarik. Jadi terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.